Assalamualaikum. Seperti biasa, hari Rabu anda bersama saya Ikin dalam M-Star Live Plus. So, seperti biasalah Ikin tak berseorangan. Hari ini ada 3 orang bersama Ikin. Ijat. So, sihat Ijat? Alhamdulillah sihat di hari tak ingat dah berapa hari kusyuk beribadah Ramadan 16. kan. Oh, dia 16 Ramadan. 13. Maafkan kami. So, macam mana 13 hari berpuasa? Orang kata cabaran tu tetap ada tapi kita cuba harungi sebaik mungkin. Nak tahu juga macam mana? Cabarannya biasalah, rasa lapar tu cabaran biasalah kan, tapi dah tu menjadi orang kata adat resam Okeylah. berpuasa. Okey, kecil. So, apa khabar? Sihat? Assalamualaikum. Okey. Gembira hari ni. Terhibur dengan cari buat opening tu. So, kita kena ceria walaupun puasa. Yes. Cik puasa, Cik? Puasa Alhamdulillah 13 hari. Tu Cik macam tak mandi je, Cik ni. Tak rambut. Kena mandi, minyak habis. Siapa-siapa yang ada buat bisnes minyak rambut, sempat. boleh hantar kopi kita orang untuk saya guna dan promo untuk anda. Wah. Okey. Abang Koyu. So, macam mana? 13 hari dah berpuasa ni. Ini dah start pakai anak tudung dah. Tak lama lagi berhijab lah. Berhijrah. Berhijrah. Apa perubahan? Alhamdulillah, okey. Harap-harap bertambah kurus sikit lah, tapi tengok macam dalam skrin tu macam sama je. Itu skrin tak tu. Alah, Kan, sekadar skrin je. Selalunya kita nampak je dalam skrin ni. Tapi sebenarnya kita kecil. Kecil ya? Gitu. Itulah, Ikin pun kadang, Ikin biasanya nampak kecil tapi dalam skrin tu nampak macam Kan dia macam sesuatu saja je tu. Okey, hari ni topik kita apa? Hijat. Ada topik berkaitan terlajak post di media sosial sehingga beri kesan kepada beberapa individu. Itu antara yang kita akan bincangkan juga panas, hari ini. kira macam panas yang jugalah. agak panas juga yang menjadi orang kata perbualan hangat dan perdebatan di media sosial. Siapa tu yang terlajak post tu? Kita ada apa orang kata ahli keluarga inilah dari kumpulan Jekyll yang terlajak orang kata salah post berkaitan dengan menyentuh isu kaum Melayu sehingga benda tu orang kata menimbulkan kemarahan orang ramai di media sosial dan juga ada gerakan untuk memboikot jenama Jekyll tu. Yalah, kalau kita tahu Jekyll ni kita sentiasa beli kain dengan Jekyll kan. So sampai tahap nak boikot ni kan. Maksudnya ada something yang betul-betul orang terkesan lah juga kot sampai ramai yang nak boikot tu. Ada dengar tak sebenarnya pasal Ada juga. Tapi macam kecil sendiri. Aku tak ni betul. Ya, masih kecil macam blur-blur hari ni macam tak mandi Dengar. kau kan duta. Jekyll. duta? Setiap tahun pakai baju Jekyll. Kecil tahu tak? Jekyll. Pasal isu terlajak post ni. Ya, semestinya lah kalau kita buka media sosial sepanjang minggu ni memang cerita tentang Jekyll je lah. Yang pertama lagi macam yang cakap tadi ada gerakan yang cuba meruntuhkan perniagaan mereka. Apa yang dia post ni Patut sebenarnya? ke? Okey, kita cerita tentang apa ni? Apa yang Tak, dipost ke? apa yang di post ni sebenarnya? Apa Apa yang menyebabkan jadi orang marah? Ni daripada pemerhatian saya sebenarnya semua bermula apabila Muzaffar ni ada post dekat Instagram story di mana Jekyll akan memulakan perniagaan daripada pukul sekian sampai pukul sekian. Kemudian ada orang cakap, apa hal kau boleh buka dengan waktu yang panjang kan, waktu penuh kan orang cakap kan. And then bila dah buka ni confirm lah berebut. And then orang risau akan timbulnya kluster Jekyll. Kemudian barulah keluar yang daripada Muzaffar ni. Inilah sekian bangsa ini tak faham bahasa macam itulah. Itulah kita nampak tu. kat sini kan kesian aku dengan orang Melayu. SOP tu bahasa Melayu pun tak pandai baca. Alamak. SOP tu apa? Apa tu SOP? Prosedur operasi standard. Gitu. Maksudnya ketetapan sesuatu benda tu lah. kan dia bahasa kan. So, faham je. Bangga. So macam mana Izzat? Patut ke diboikot tu? Kita rasa tak patutlah sebab sebenarnya diorang dah minta maaf dah pun sebenarnya. Di bulan mulia ni orang kata bulan kemaafan. Orang minta maaf, kita maaf lah. Ikhlas tak ikhlas tu kita tak tahu. Jadi kita terima macam tu. Tapi ramai yang tak nak boikot nak terus ni. Tapi kalau bercerita pasal boikot kat Malaysia ni selalunya hangat ayam. Jap je. Tapi sebab sebenarnya isu dia pun macam terkait sebab ada yang cuba untuk mencetuskan Limbah minyak. So nama siapa Nurliza. Nurliza tu tapi dia tapi katanya kena hack. Ada batu api, batu ronson. Yes, ada. tapi dia tampil pula menjelaskan sebenarnya posting tu bukan dia buat. Katanya kena hack. Bukan perkara baru.
Ramai orang guna. Kita dah biasa Ramai dalam dunia alasan, hiburan. alasan tu macam biasa. Dah biasa lah. Draft jawapan tu memang dah sentiasa Dia macam dah digunakan. ada skrip dah kan. Okey, macam Abang Koyum sendiri, apa pandangan bila terjadi ni isu macam ni? Sebenarnya tahulah nak kata memanglah isu-isu begini memang sensitif. Tak patut orang kata. Sebenarnya kita boleh faham mungkin di mana apa kekecewaan Muzaffar tu bila orang pertikaikan Jekyll boleh buka sekian-sekian ni, tak risau ke ni. Tapi selection of words yang digunakan untuk status tu yang salah sebenarnya. Mungkin ada cara lain untuk dia memahamkan kepada orang, okey, kenapa kita buka sekian-sekian instead of kau buat status yang walaupun ringkas, pendek, kan? tapi benda tu nampak satu perkataan je impact dia macam mana. Betul. Tapi itulah, dia pun dah tampil buat permohonan maaf secara terbuka dekat first dia sendiri kat IG dia panjang lebar jugalah. Boleh jadi satu story dah yang Dan dia, juga pengarah urusan dia sendiri Ah, pun yes. Betul. Ah, Abang dia dah Datuk explain. Datuk Faros pun ada buat permohonan maaf kan. Tapi itulah, kita ni kadang-kadang orang kita ni bila kita minta maaf ada yang maafkan, tapi kali ni mungkin marah sangat. So bila dia minta maaf pun still lagi orang macam tak boleh juga, tak nak juga terima, tetap juga. Tapi ni kan kebetulan lah bulan Ramadan ni kan kita malam-malam live malam-malam lepas main tarawih tau. Alhamdulillah. Sendirian kat Ijat rumah senyum je. seorang. Ijat senyum je. So seorang kat rumah kan sebab tak buat apa tu tengoklah live. Banyak kan sekarang kan ada live mengaji lah, ceramah. Tu semalam tu tertengoklah live doktor apa tu Ustaz Dazuki Adurani yang bincang. Kebetulan ada pula orang bertanya pasal isu boykot memboykot ni. Kata Ustaz Dazuki ni soalannya bertanyalah boleh ke patut ke kita ni boykot Jekyll ni. Something like that lah soalan dia, lebih kurang begitulah. Kata memetik Ustaz Dazuki mengatakan sebenarnya tak boleh Sebab tak boleh boykot sebab kerana pihak Jekyll sudah pun membuat permohonan maaf secara terbuka. Benda tu orang dah minta maaf. Macam itulah. So bermakna itu dari sudut agama lah. Itu dari segi sudut agamanya begitulah. Bila orang dah minta maaf tu, Kita kena maafkan. kena maaf tak maaf tu mungkin lain cerita lah. Tolak tepi lah. Tapi pasal orang tu dah membuat permohonan maaf secara terbuka, bukan sekadar Datuk Faros sendiri buat, orang Muzaffar sendiri pun tampil buat permohonan maaf kan. So benda tu dah jadi macam okey, aku dah minta maaf, so kenapa nak panjang-panjangkan dengan memboikot-boikot ni? Macam itulah. Tapi sepatutnya contohlah kalau kita tak nak maafkan pun tak perlulah nak timbulkan kita boykot dia, tak payah ngajak-ngajak. Dan nak pula sekarang ni dalam bulan Ramadan. Diorang pun ada menyumbang bayar zakat. So Betul lah. Betul Kalau ke? kita boykot Jekyll tu sendiri, sebenarnya ramai pekerja Jekyll pun terdiri daripada orang Melayu kita. Kalau Jekyll tu terkesan dengan boykot tu, macam mana orang kita nak bekerja kan? Itu juga Ustaz Dazuki ni memberitahu bahawa sebenarnya pihak Jekyll ni antara pembayar zakat. betul. Yang aku percaya one of the yang paling besar lah amountnya sebab dengan tengok besarnya bisnes diorang kan. Bayangkan kalau kita ni ramai-ramai memboikot diorang, tak membeli barang-barangan Jekyll, macam mana pula kuranglah diorang ni nak Betul. membayar zakat dan kuranglah Betul. juga agihan daripada pihak Jekyll ni untuk membantu pula orang-orang lain yang memerlukan. Sebenarnya dalam kita membeli barang-barangan, bukan kata barangan Jekyll je lah, apa-apa saja yang syarikat ataupun jenama yang membuat pembayaran zakat, kita juga sebenarnya telah menjadi sebahagian daripada itu untuk juga orang kita menzakatkan apa wang yang dia orang terima tu daripada kita, kan. Okeylah, lagipun benda ni pun sebenarnya selepas dia minta maaf dekat panjang lebar tu, dia ada sekali lagi dia muat naik satu video. So sebenarnya kiranya benda ni dah selesai. Settle dah. Dia dah buat satu video panjang dah juga kan. So alang-alang tu kita nak tengoklah apa sedikit sudutan permohonan maaf dia. Saya pun dekat sini nak bagi tahu bahawa saya demi Allah wallahi wabillahi watallahi sedikit pun tiada niat untuk main isu perkauman ataupun nak resis. Sebab saya dengan bapa saya surat beranak pun keturunan Melayu dan saya memang Melayu. Takkanlah saya nak main isu perkauman.
dengan berkat bulan Ramadan ni saya merendah diri meminta maaf, susun 10 jari meminta maaf kepada semua orang. Maafkanlah saya, dan saya kepada orang yang memaki hamun saya, memaki hamun ahli keluarga saya dan juga ayah saya, kita orang maafkan semua orang. Wallahi kita tak ada rasa sikit pun sakit hati kepada orang Melayu kita yang memaki kita, kerana kita tahu awak semua belum tahu cerita yang sebenar. Bila kita dah inform, awak baru tahu. So saya maafkan semua. Saya tak ada rasa sikit pun marah kepada orang Melayu dan memaafkan. Jadi sama-sama bulan Ramadan ni kita memaaf sama maaf. Jadi kita tak nak panjangkan isu ni, nak pendekkan isu ni. Saya minta awak semua tolong support kita balik, post dekat IG awak, beritahu hal sebenar, sebarkan berita yang sebenar bahawa ini bukan daripada kita, ini bukan daripada Jekyll, ini adalah fitnah, ataupun ini adalah fitnah je saya bagi tahu, ini adalah fitnah orang ramai untuk menjatuhkan Jekyll. Jadi kepada pelanggan-pelanggan di luar sana, pelanggan setia, jangan risau, kita sentiasa sokong bersama. Atau dari yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya. Okey, saya minta diri. Assalamualaikum. Okeylah, Zafar pun dia dah minta maaf. Tak baik kita nak memanjangkan isu ni, tak baik kita nak wujudkan boykot Jekyll ke boykot apa-apa ke produk, lagi-lagi produk tempatan, produk daripada kita Betul. sendiri. Jangan kan. kerana satu kesilapan tu kita nak lupakan semua benda baik yang dia dah buat sebelum ni. Betul. Benda ni sebenarnya tak ada siapa paksa anda pergi sana. Betul. Betul tak? Betul. Kita Betul. pergi bukan untuk nak support apa, kita nak beli barang keperluan, one stop center. Yes. Dah balik. So kalau Settle. korang rasa korang tak nak pergi, just korang punya sendiri, keputusan sendiri. Jangan nak ajak-ajak orang jom boykot, tak Duit payah. korang, hak korang. Tapi paling pentingnya Ikin, Ya. kalau nak pergi, tak kira lah nak pergi ke Jekyll ke mana ke sebenarnya nak raya ni, sebab Betul. tempat-tempat banyak dah buka kan. Tolonglah jaga jarak anda. Yes. Pakai mask. Pesanan penaja. Pesanan penaja. Supaya tak ada kluster-kluster baru yang timbul lagi sempena hari raya, nak raya ni kan. Betul. Kan? Ya, betul. Okey. Cukuplah Ikin terpalit Bukan itu saja content, sebenarnya. kan? Kita dah habislah pasal Jekyll ni semualah kan. Telajak Kita posting, bukan itu saja telajak sebenarnya. posting. Kita ada banyak lagi isu ni. Ini Pun ada yang seorang ni- lagi, yang telajak ni posting macam juga. Comel pun ada, Okey. lucu pun ada, semua ada lah. Siapa untuk kita dia ni. cerita tentang Cerita siapa pasal sekarang agaknya? ada seorang jejaka ni. Okey. Jejaka, dia dengan rela hatinya macam dia buat style rambut apa, botak. Mengenakan gaya botak di tengah. Dan ada rambut di Tak sebab apa dia buat macam tu? sebab apa je? Dia sebenarnya macam orang kata ada buat macam cabaran lah. Cabaran. Kalau dapat 1 juta komen dekat Facebook, dan rakyat Malaysia ni memang sangat supportive dan dapat 1 juta tu. Dalam masa 9 jam. Oh, 9 jam. Yes, nampak sangat rakyat Malaysia ada banyak waktu Betul. free. PKP tak buat apa. Ya, betul. Seronok. Jadi nak tak nak So, dia Ijat, kena ni lah orang kata buat Tunaikan rambut dia. permintaan. Tunaikan Ah. permintaan. Ya, kita sebenarnya ada call dia kan? Betul, kita sebenarnya sebenarnya ada call, nama dia Rafizul Anwar Jafri. Kita panggil dia Rafi. Okey Rafi, apa khabar? Khabar baik. Hai Rafi. Alamak, nampak tak kita? Ni ada peminat seorang lagi kat sebelah. Thank you Rafi, sudi luangkan sikit masa dengan kita nak interview sikit. Okay, boleh. So, Rafi ada kat mana tu sebenarnya? Nampak pakai PPE tu kat mana tu? Dekat Singapura, tengah kerja. Sekarang waktu rehat lah. Rafi, sebenarnya di waktu sebelum you upload status tu, you jangka tak akan dapat 1 juta juta. komen? Tak jangka, sebab tu saya berani untuk post 1M komen tu. Sebab saya pasti benda tu tak akan terjadi. Okey. Dengan confidentnya, sebab tu saya post. Okey. Yalah, kalau kita tengok pun jarang-jarang lah ada mana-mana posting yang ada komen Komen banyak sampai gila. 1 juta. Betul. Tapi Rafi, kita nak tengok sikit kepala awak macam mana bentuknya. Wow. Sanggup ya membiarkan sampai ke kerja? Kawan-kawan kata apa? Kawan-kawan macam mana? Okey je, hari merupakan hari pertama saya naik kerja. Sebab saya selama 7 hari, saya MC demam. Demam potong rambut ke apa? Rasanya lah, mungkin demam terkejut rasanya. Okey. Okey, rambut tu berapa lama nak simpan tu? Apa? Rambut tu berapa lama nak simpan macam tu? Tak pastilah, saya rasa mungkin sampai balik JB. Sebab nanti ada juga yang nak jumpa nanti balik JB. Itu yang kena simpan dulu tu sementara.
Kau ada terfikir nak kekalkan konsep rambut ni? Mungkin boleh buat karakter ke, Trend, boleh jadi trend. jadi YouTuber ke? Tu tak pastilah, mungkin akan kekalkan je lah rambut ni. Wow. So selesa lah sekarang rambut macam tu. Okey lah, selesa. Dapat mana idea tu sebenarnya letak gambar yang compare macam tu? Semua benda ni spontan sebab saya memang tak ada planning apa-apa pun untuk post apa sebelum ni. Saya ni suka Google macam Google gambar apa semua. So terjumpa gambar pasal rambut ni, saya save, saya post, saya terus buat kerja. Dalam masa buat kerja, makin lama makin meningkat komen dan sampailah 1 juta. Tak, sekarang ni persoalannya menyesal atau tidak buat rambut dan posting begitu? Tak nak menyesal pun tak guna. Rafi, siapa yang tolong gunting rambut awak? Kawan saya 2 orang, satu perempuan, satu lelaki. Housemate. Seronoklah dia orang dapat botakkan kepala awak tu. Apa? Seronoklah ada orang dapat botakkan kepala awak. Rafi, ramai juga tertanya-tanya, mungkin ada orang panggil rambut sunflower lah itu ni, tapi bagi sendiri apa nama khas gaya ni? Mungkin you ada bagi nama ke gaya rambut ni? Yang sesuai brother 1M lah. Kenapa brother satu? 1 1 juta, million. 1 million. Sorry, saya lambat sikit. Rafi, family kata apa? Apa? Family. Ya, family kenapa? Dia ada apa feedback diorang bila tengok awak fashion rambut awak sekarang? Oh, kebanyakan macam family, saya punya sahabat-sahabat, saudara mara, diorang lebih kepada positif lah. Banyak bagi semangat. Dia kata mental jangan koyak bila kena kecam apa semua. Yang penting dah tunaikan, maksudnya dah tunaikan lah, tak tipu orang, tak tipu ramai orang. Macam tu. Rafi, Sebab permintaan daripada saya. Rafi, apa komen Rafi lepas Rafi berjaya mendapat satu komen 1 juta komen tu, kemudian ada lagi a few individu yang turut nak buat juga cabaran yang sama, Rafi? Itu terpulang, saya rasa lah itu terpulang pada masing-masing, tapi kalau boleh janganlah sebab nanti jadi macam ni, dah malu. Rafi, apa kata bos di tempat kerja bila tengok datang hari ni rambut lain daripada yang biasa tu? Dia ketawa, gelak. Dia cakap kenapa, tapi dia dah tahu dah cerita. Ramai ke macam nak minta selfie ke dengan kepala? Tak ada. Rafi, awak baca tak satu persatu komen yang 1 juta tu? Ataupun berapa banyak dah awak baca sekarang? Saya tak baca. Saya tak baca. Banyak komen yang saya tak dapat baca sebab banyak kan yang lagi yang 1 juta tu. Rafi, macam Rafi kata tadi, mental jangan koyak, takut ada orang kecam. Macam Rafi sendiri mungkin ada baca sikit-sikit lah komen tu. Apa antara yang orang kecam Rafi bila terima cabaran buat rambut ni? Banyak yang mengeluarkan kata-kata yang kasar lah, macam yang tak sopan bila di public macam tu kan. So kita je ignore je benda tu. Saya ambil yang segalanya yang positif saja. Yang negatif saya tolak tepi. Saya ambil yang positif saja. Apa komen Rafi sendiri? Macam sekarang ni orang dah anggap Rafi macam selebriti di negara Malaysia. Ramai daripada radio call. Tak adalah, bagi saya sama je. Saya masih sama seorang cleaner. Okay. Alright. Rafi, Yeah. rambut ni akan dikekalkan sampai raya ke macam mana? Mungkin sampai raya atau seterusnya sampai dia panjang. Mungkin lepas ni boleh cuba gaya lain pula kan? Mungkin boleh colour ke sikit? Tukar. Variasi. Okeylah. Okay, sebenarnya Rafi, kita nak ucapkan tahniah sebab jadi Berjaya. gentle, Yes. menunaikan janji. Satu yang contoh yang sangat baik sebenarnya kat luar sana. Yeah. Janji Mana buat. tahu boleh masuk Malaysia. Ya. Buat nama apa dia tu? pun. Apa nama Malaysia dia? Book of Record. Malaysia Book of Record. Okay, so thank you Okay. so much Rafi kerana masa anda. So selamat bekerja, selamat berpuasa. Selamat buka puasa lagi Dan selamat Hari Raya juga. Okay, awal. Thank you Rafi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Ada
terfikir nak buat juga macam Baru Rafi? nak tanya. Kenapa Ikin pula? Kecil lah, kecil. Boleh Kau lagi tu. kamu yang sesuai buat. Kenapa? Sebab rambut kamu lurus. Dan Macam nak rambut Cik, Rafi. macam mana? saya 100 juta lah komen macam tu. Abang koyum lah. Abang koyum nyambut. Rambut kenting. Tapi mungkin fashion baru. Tak mahu nanti. Oh, Yum kalau nanti rambut dia kena panjang bagi. macam cerita TV3 petang-petang tu, yang apa? tokek kena runcit tu. Mana? Cerita apa? Bukan gadis biasa. Tak tengok sana. Oh, jatuh je. Ijat sendiri. Nak tak? Tak berani lah. Tak seberani Rafi. Tapi contohlah kalau orang bagi duit. Kalau bagi Sejuta. duit, Okey, buat. insya-Allah buat. Tapi bergantung kepada jumlah duit juga. Sejuta nak lah. Insya-Allah. 10 kali aku buat. Dirimu begitu berharga ke nak cakap macam tu? Berharga lah. Kita tengok VT masa time dia kena potong rambut tu. Okey. Oh, tak habis lagi cerita dia. Tak habis lagi. Rafi sebenarnya ada buat Ni live. tak sebenarnya dia live tau ni. Apa tu Izzat? Apa Rafi dia? ni sebenarnya orang Singapura atau orang Malaysia? Rasa Malaysia. Orang Malaysia. Yang bekerja Cuma di bekerja di Singapura. sana. Duduk di Johor. Tengok dia. Dia buat live tau masa duduk ni. Johor ke duduk Singapura ni? Dia Johor, kerja tak silap. Singapore. Okey, menalik lah. Tapi dia orang tampoi. Tampur. Tapi nampak relax je kan, tenang je. Ya. Kalau kita dah nervous lah ni. Ya. Bikin buat rambut Tapi lagi Alah, belakang rambut Kim. je pun. Muka dia macam panjang Korea balik. sikit. Perasan tak? Macam K-pop. Macam opa. Opa sayang. Ingat ni bulan puasa lah ni. Astagfirullahaladzim. Okey, kita berbalik. Ramadan ni. Okey, jap. Saya nak baca komen ni dekat Facebook. Ada, okey. Dekat orang komen. Hari ni banyak lah komen. Berpuluh-puluh komen. Seronok lah. Tak, okey. Ni, komen daripada Raja Nur Afidah Raja Khairuddin. Hai, saya kakak si brother 1M. Oh, Hai kakak. Thank you kerana menonton kita. Dapatlah melepaskan kerinduan kepada adik di Singapura tu. Apa pendapat kakak mengenai adik? Betul, ada komen daripada Cik Hazliza. Dia kata, ini fashionnya namanya rambut pulau. Rambut pulau. Ada tak cukup nafas? Ni macam siapa penyanyi daripada Sarawak tu? Ni. Abu Abu Bakar. Bakar Elah. Ya. Apa khabar dia ya? Tak, Abu Bakar dia Tapi dia elok lah. Dia cuma macam potong sini mangkuk. je. Kecil-kecil dia buat rambut macam tu pun tahu. Okey, Tak okey. mangkuk. Dah, cik. Kita habis pasal rambut. Apa Kita nak ada isu lain. Topik lain pula. Okey. Topik kali ni. Ini agak menarik juga. Okey. Sebab kalau ikutkan orang kata dia ni kencing semua orang. Habis semua orang kena. Okey. So orang percaya. Okey. Sebab walaupun sebenarnya bukan niat dia untuk menipu. Tapi Siapa yang tak berniat nak menipu ni? Siapa nama individu ni? Azhar. Azhar. Azhar Ali tu ke? Azhar Ali. Sebab tu orang cakap sembang budak Twitter ni jangan percaya sangat. Ni pun boleh dikaitkan Boleh lah dengan percaya tapi bukan semua. Telajak posting juga kan ni orang Yes, kata. betul. Ni pun terajak posting juga. Apa kisah dia Konsep sebenarnya hari di ni semua sebaliknya? telajak posting ya. Ya. Tapi ya ini kira memanaskan hati, Hati, ya. memanaskan hati juga lah. Kenapa panas tu? Taklah dia macam Kau pernah kau ni soalan. Kau pernah bercita-cita nak masuk NASA juga tak. ke macam mana? Okey, Ijat. Mungkin Ijat boleh cerita lebih lanjut pasal Sebenarnya mula-mula dia ada buat perkongsian lah mengenai orang kata dia terpilih di senarai orang kata Senarai pendek. untuk ada satu competition design apa macam uniform lah dengan NASA ni. Lepas tu bila dia post kan benda tu kita rasa macam bangganya orang Malaysia boleh orang kata Ijat rasa bangga ke time tu? masa mula-mula tu rasa bangga Aku tak lah. rasa macam tu. Sebab tak ada bukti. Aku tak faham kenapa orang boleh rasa bangga. Sampai apa orang kata Perdana Menteri kita pun ada beri respon Tidak menteri pasti jangan kongsi. ya ada apa Menteri Sains dan Teknologi YB Khairi Jamaluddin pun ada respon juga nak ajak pergi Mosti semua kan. Lepas tu macam biasalah orang kita ni ada rasa macam curious, dia rasa macam betul ke budak ni kan. Lagi ke Twitter kan? So orang kata jabatan bawang Netizen. jabatan netizen negara ni Jalan ke tugas. menjalankan siasatan mereka dan dapatlah orang kata bukti-bukti bahawanya tak ada pun benda ni yang seperti mana tweet Maknanya pertama pertandingan Azhar Ali. buat kostum tu pun tak wujud. Antara syaratnya rasanya macam Wujud. rakyat Malaysia Dia wujud cuma tak boleh masuk. dia ada syarat-syarat sebenarnya. Syarat pun tak lepas dah rasanya. lah. Cara awal lah. Habis email tu siapa yang hantar kat dia yang kata dia dapat Dia tu? mengikut awak kata penjelasan Azhar sendiri dia pun menjadi mangsa scam lah. juga. Tak, dia okay, sekarang dia cakap dia masa scam. Ini aku tak faham lah. Okay, dia scam yang macam mana? Scam yang akan meminta dia duit ataupun bagaimana? Betul juga Scam ke? sekadar nak malukan dia. And then dia pun malukan diri sendiri.
Saja nak berbual Itu main pun soalan perasaan aku lah. kot. Soalan diri aku sendiri. Yelah kan, Betul. tak tahu juga apa motif wang ringgit ke Ah, apa. sebab Sebab rasa benda tu tak dijelaskan apa motif. Betul juga Kan? Tak terfikir pula. satu Malaysia kena scam. Bukan dia seorang tau. Tapi mungkin juga mungkin tantah dia pun betul agaknya dia kena scam. Dia pun baca-baca baru baca headline. Budak. Biasalah orang baca Excited, headline. excited. Terus Nah. post. Tak baca dulu pergi dalam. Post dulu. Lagi-lagi Mana benda tahu. yang orang cakap nasar kan, of Ha. course kita jadi Kalau okay, aku post pun je. excited. Tapi kalau betul dia ada bakat ke arah tu, kita rasa mungkin kita lupakan benda ni, kita sokong dia, mungkin suatu nanti betul dia boleh pergi NASA ke. Okey, umur berapa brother ni? Alamak. Tahu tak? Muda lagi rasanya. Muda dah Okey, dia di paras mana? Sekolah menengah, diploma, degree. I think it's 20 Dia ada 20 plus lah. Tapi aku peliknya sampai sekarang macam tak ada kawan-kawan rapat. 21. Ha. Tak ada lagi kawan-kawan rapat dia yang try untuk expose macam okay, sebenarnya dia ni education dia macam ni. Itu kawan-kawan jahat. Taklah, itulah nak tahu kita sebab kita tak kenal. Gambar pun ada satu je kat Twitter tu. Tapi kawan-kawan pun takkan tak ada tak backup. Tak kisahlah backup atau tidak. Just macam tak tahu okay, contoh Ikin ni perangai sebenarnya Ikin education macam ni tapi kau menipu kau setinggi itu. Okay, maybe lah aku akan macam kau tak payahlah saya Ikin tipu tu. Ha, macam tu lah. Atau gambar tu pun scam. Ha. Sebab dia membabitkan PM. Macam tu. Ya. Macam cakap tidak pasti jangan kongsi. Tak apalah, itu mungkin kesilapan dia kan. Tersalah. Terlajak posting. Okey, tapi ni Cik, ni Itu lagi panas. pilihan tau sebenarnya. Cik, jap, panas. Ni macam cahaya datang. Kau duduk belakang, bagi kecil duduk panas. depan. Kecil, kena kembali ke seat eh. Kenapa? Eh, Cerita pasal siapa ni? cerita pasal kau lah. Pasal Pak An? Kembali menjadi isu ya Os. Kembali menjadi sebutan sejak malam tadi. Buat hal lagi. Apa Pak An buat kali ni? Oh, Tunjuklah adik kamu tu. Suruh buat tenang. Kecil kot ke? Ada tak? Tak. Nasihat Cerita lah sikit. benda ni. Orang mungkin ada yang tak tahu lagi. Okay, malam tadi. Aku perlukan ketenangan. Kita terkesan. Malam tadi kita dah scroll IG tiba-tiba. Tipu lah Ikin aku yang minta kau. Nampak macam aku bekerja malam tadi. Okey, sebenarnya kecil bagi tahu. Kata dia hantar screenshot. Isteri Dai Farhan. Isteri ke Bekas belum lagi bekas lah. Isteri lagi lah kan. Isteri lagi lah kan. Dr. Erin. Tiba-tiba panjang kita ni. Kadang-kadang malas juga nak baca lagi malam. Tapi tiba-tiba tergajin pula nak baca. Baca-baca. Okey, dia dah rupanya dia dah sah. Story lah. Ya story lah. Astagfirullah. Apa lagi? Malam tadi lah. Tak Karami. Nasib baik Karami. Malam tadi. Patutlah Karami respon ha-ha je lah. Rupa-rupanya. Rupa-rupa tantang dia. Okey, dalam posting tu sebenarnya ada 3 chapter. Okey. Tapi yang malam tadi kita keluarkan chapter 3 which is yang dia explain yang dia dah cerai. disahkan, Okey. diceraikan. Tapi bukannya Dai Farhan yang cerai, yang nak cerai dia tau. Dia mohon. Erin yang minta dekat Dai Farhan yang dia nak diceraikan Atas dasar atas dasar sayang. sayang dekat. Wah. Sayangan. Sayang dekat siapa? Angat ke apaan? Sini. Aku tak dapat tampung, dia tampung kau. Dia kata sebab macam ni, Farhan pulang ke rumah bekas isteri. Okey. Yelah, So- dia ada anak. So Dua orang anaknya. Aha. didakwa ni dakwaan lah. Dakwaannya katanya pihak sana orang cakap dia kena kalau nak tengok anak-anak dia kena ceraikan yang Oh. Dr. Erin. Itu Macam jadinya. tu pula syarat dia Dah bagi. tu pula syaratnya. Kau tak cerai tak boleh tengok anak. Ambil kecil hilanglah orangnya. Masya-Allah. InsyaAllah. Okey. Ramadan. Cik, Tapi kau itulah dah dalam saksi perkahwinan dia orang. Okey, so bermakna Ustaz Farhan ni nak jumpa anak dia lah tu yang dia kena ceraikan. Yes, Dr. kalau Erin. nak jumpa Macam itulah anak-anak. cara mudah Yes. dia. Oh, so Tapi maknanya itu dia semua sanggup dakwaan cerai. daripada Dr. Erin ni. So kita pun tak tahu sebenarnya pihak mana yang betul, pihak mana. pada aku alasan kerana Farhan tu sebagai seorang ustaz lah katanya. Dan lelaki. Walaupun memegang- bekas isteri memberi syarat kalau kau nak jumpa anak, kau kena cerai tahu bini hukum kau. hakam, Kau tahu hukum hakamnya bagaimana. Kau tak pasal hukum hakam pun pergilah ke mahkamah syariah, Betul. buat tuntutan hak Betul. penjagaan anak secara Farhan samarata. dapat arahan daripada Betul. mahkamah kan? Bukan menceraikan bini. Begitu kata Ustaz Koyum pula. Ustaz Koyum pula. Sejawat. Yang belum berkahwin. Yang belum berkahwin. Tak, rasanya tak. Benda tu common sense lah.
Kalau bekas isteri kau bagi kau alasan begitu, oh kau nak jumpa anak cerai. Kau ustaz kau. Saya personally tak rasa bekas isteri Ustaz Farhan tak tahu. berperangai macam sebab, tu. sebab itu aku kata benda ni alasan. Menjadikan itu sebagai satu alasan. Tu kata dia, tak mungkinlah Ustaz Farhan ni kalau betul dia pandai agama, dia bodoh sampai nak okeylah I ceraikan you sebab I nak jumpa anak. Wahal kau tahu dari segi dalam Islam apa kau boleh buat apabila kalau Apabila betul Ustaz Koyum berbicara. kalau betul bekas isteri kata nak jumpa anak, cerai bini. Betul. Tapi kan kita pun tak kenal Da'i Farhan tu macam mana. Macam kecil sendiri dia pernah jumpa. Yes. So kita tanya kecil, Da'i Farhan ni macam mana orangnya sebenarnya? Apa personality? Yes, personality secara dia, berdepan kecil kan Personality pernah. selama 2 jam lebih kurang saya jumpa Ustaz Farhan ni seorang yang sangat tenang. Oh ingatkan suka berjenaka ke? Berjenaka tu boleh lah tapi dia sangat tenang. Itu je yang saya boleh cakap. Dia sangat tenang, relax dan Jawab tak pun- lokek dek senyuman. Ya memang. Kau penyokong dia kan? Tak, ini daripada apa yang kita jumpa Tapi lah. tu Saya jumpa. Tapi whatever it is kan, kesian lah juga pada Dr. Erin ni juga lah tengah mengandung. Walaupun dalam statusnya itu mengatakan dia yang minta dilepaskan. Itulah Tapi kan tak dalam bulan maknanya Ramadan. lepas beranak baru dia kira lafaz tu sah lah kan? kalau kata dia orang ni dah bercerai, maknanya dia memang dah edah tu sampai lepas bersalin. So maknanya dah sah lah. Tak tahulah, dia tak tahu kata dah pergi mahkamah belum. Tak tahu kata dah cerai tapi tak tahu dah pergi mahkamah ke belum. Musim Itulah. puasa, musim PKP. Tapi itulah. Sempatlah tadi kita duduk skul-skul lah juga apa duduk cari ni kan apa siapa artis rupanya pernah juga ada juga. artis yang Berpuasa. bercerai pada bulan Ramadan yang contoh paling dekat inilah Bella Astilah dengan Tapi kan Ali koyum. Aziz lah. Bulan Ramadan ni kan tak ada setan. Tu kita no comment lah Itulah eh. kata tu. benda tu berbalik pada diri Diri sendiri. sendiri. Oh, gitu. Tanya je. Tapi tadi sempatlah juga research kan. Tak salah bercerai dalam bulan Ramadan, tapi Betul. ia perkara dibenci oleh Allah. Nak pula sekarang ni adalah bulan Ramadan, bulan di mana kita perlu mendidik nafsu amarah kita. Okay, boleh Minggu bercerita. depan tukar pakai kopiah lah aku ni. Okay, Abang Koyum. Janggut dah boleh ni. Merah. Merah Ikan kan? Raci. Ini Mekah. Iki nak sambung benda lain ni. Apa nak cakap ni? Okay, tadi Abang Koyum duk cakap kita kena kawal apa orang Amarah. cakap amarah kita. So ini ada isu lain juga berkaitan dengan amarah juga. Amarah, luah rasa kecewa. Dia berkaitan dengan isu bayaran. Sampai marah sangat tu. Kau dah dapat duit kan? Dia melibatkan duit. Melibatkan ni pula. Nak dia- pula zaman PKP ni. Betul. Dia berpuncanya daripada seorang salah seorang daripada apa Selebriti senior. penulis skrip aku dah lupa dah kejap. Penulis skrip teater korupsi Dewan Semenandung. Yang patutnya arwahnya abang berlakon tu ke? Ya. Yes. So Yang ganti dengan Man Raja Lawak kan? nama dia Aloy, penulis skrip ni. Dia luahkan rasa kecewa, rasa marah sebab penerbit kepada teater ni iaitu Kak Oji Ahmad Daud tidak membayar bayaran yang tertunggak yang sepatutnya diorang dah terima pada 16 Mac. Okey. Which is dah lama lah. Berapa agak yang tertunggak tu? Dia baru dapat 70% yang dia Aloy baru dapat 30% je. Mana 70% lagi lah. Tapi ada yang 70%. baru berapa Tapi- persen saja. Ada yang tak dapat langsung. Oh wow. Ada yang tak dapat langsung macam Iki interview Syura dia hanya dapat 1% je. 1% berapa ringgit dia dapat tu? Katalah 1,000. Tak mungkin. Kan dapat RM10. Contohlah. Takkan RM10. Kan? Ke dijanjikan puluhan ribu? Mungkinlah juga. Tapi tak tahulah. Tapi kita pun ada buat story yang Kak Oji sendiri mengaku kebenaran yang apa yang Aloy tu cakap. Tapi dia ada alasan dia sendiri. Okey. Apa Which is alasan dia memang mengakui yang dia berhadapan dengan masalah kewangan. So menyebabkan dia tak dapat nak berikan tunaikan janji yang telah dijanjikan lah kat pelakon-pelakon bayar. dengan kru semua. Tapi cuma yang buat lagi kru semua marah, pelakon semua marah bila dah minta desak untuk bayar tapi tiba-tiba dia diam. Okey. Diam satu hal. Okey. Di bloknya pula tu. Oh, macam kita kena blok lah. Kita pun dah kena blok rupanya. Kena blok dah. Kita menyampaikan berita pun kena blok. Aduh ya. Tahulah perang psikologi kan itu kan. Dia tak tahu kita ada fake account banyak. Kau jadi 3. Tapi tu nak macam Abang Koyum, pandangan Abang Koyum bila macam ni apa yang terjadi sebab dah agak lama jugalah
duit tu sepatutnya 16 bulan tapi hari ni dah berapa bulan aku dah lupa dah. Ini dah masuk bulan Mei dah. Bulan Mei Mei dah. Macam mana Sebulan Abang lebih Wahyu? dah. PKP pun dah habis. Dah masuk PKPB pula sekarang. Nak kata. Mungkin lah tak, rasa tak tahulah, mungkin lah OG ada. Tak mungkin ada yang funder tak bagi duit funder. ke kan. Tak tahulah. Sebab Tapi dia pun dia, benda dah settle. Tiada-tiada dah betul. habis. Tiket takkan tak Takkan dapat. dapat. Tak tahu nak kata lah, kita tak tahu kan sebab kadang tiket pun guna sistem online. mungkin mungkin PKP, lambat. mungkin PKP Tapi sebab- lambat apa duit stuck ke mana-mana Tapi ke. bukan ke selalunya kalau kita nak buat sesuatu, nak buat teater, kan kita dah kena ada amount duit ni Betul. seketul untuk kita memang dah Bayar. bayarlah kan. Tiket tu keuntungan je kan? Yes, Betul tak? yang kita faham lah kefahaman Dah ada kita modal lah. Yes, sepatutnya tak kisah modal ke atau founder yang memang dah tentu duit untuk bayaran tu memang dah diaturkan. Sebab kalau ikutkan interview dengan Syurah itu, dia pun cakap dah ada perjanjian dah semua, dah ada surat yang mengatakan bla bla bayaran ni sepatutnya bila, sebelum persembahan berapa, selepas persembahan berapa kena bayar. So sepatutnya tu cakap benda tu amount duit yang tu sepatutnya kena ada lah. Sebab kau dah rancang benda tu. Tapi katanya Iken, diorang memang di malam terakhir persembahan teater tu pun diorang dah desak minta. Tapi macam diberi janji manis kononnya. Janji-janji palsu. Kalau aku tak. Sorry. Selagi kita tak settle kan. Kalau aku lah. Teringat tu sidang media siapa penyanyi Indonesia Hetty Koes Endang yang katanya cerita lama lah ni yang dia tak nak turun dekat press conference sebab layak. penganjur tak nak bayar kan. Okey. Selagi tahun aku lepas. rasa aku pergi kat Layak situ. Tunggu Kat Malaysia ke? Kat Malaysia lah. Oh, yes, Hetty benar. Koes Endang kat BBTC. Dia tak turun-turun. Rupanya penganjur tak mau bayar. Kau tak nak bayar, akak tak keluar. Layak lah benda Bayar tu. keluar. Sesuai Bagus juga macam tu. Okay, bila kita duk cerita imbau-imbau kenangan dululah Ramadan dulu ke apa kan. So kita kembali imbau kenangan tahun lepas Ramadan alang-alang ni kan. So apa tahun lepas Ramadan yang Ijat ingat? Kenangan tahun lepas orang kata penghujung Ramadan telah agak perit sikit sebab nak masuk ke era Syawal tu kita tak boleh balik beraya. Era Syawal. Pertama kali dalam hidup tak boleh balik beraya. Sebab? Kerana tugas untuk negara. Dia punya malah tanya Ijat ni dia kan dia punya perupa. Okay, kecil. Macam kecil sendiri. Sekejap sebelum tu, menangis ke masa raya tahun lepas nangis tak? Nangis tu tak adalah tapi adalah titik-titik air mata. Tu cakap tu malah tanya dia punya drama dia lain tau. You Bagi drama ada queen. konsep raya tu tetap tahun ni? ada. Cuti? Tahun ni insya-Allah dapat beraya sebagai umat Islam. Walaupun berderaya di rumah sewa sendiri saja seorang diri Sempurna lah kata raya tahun ni boleh pergi. Orang kata sembahyang raya sendirilah tahun ni kan disebabkan PKP ni. Dia kan Seronok dengar cerita dia dia. punya perupa kecil dia seronok nak dengar. Okey, kecil macam kecil sendiri mungkin ada apa orang cakap kenangan ke yang boleh dikongsikan tahun lepas. Tahun lepas Kerja kalau kan? ikutkan kalau kita flashback balik sepanjang ni tugasan sepanjang tugasan bulan, lah. masa bulan Ramadan Yang tahun paling lepas. ingat lah. Yang paling ingat kan yang akan terkenal sampai sekarang kali terakhir saya interview dengan Allahyarham Abam. Oh, okey Saya ingat. pergi jual kuih tiaw. ya, mi kejung. Mi kejung. Pergilah ke pasar Gombak. Ramadan Gombak depan sekolah apa benda tu dekat simpang traffic light tu. Kat situlah. Itu kali terakhir lah jumpa Allahyarham Abam lah. Dia layan kita orang, offer kita orang ni dengan beratur orang dengan tepi jalan dengan penuh duduk dalam tu dengan abam goreng macam tu. Allahyarham kan. So itu rasanya benda yang paling saya ingat. Video tu pun trending juga Saya kan? mesti tak sangka sebenarnya video tu sebab saya pun bekerja dalam satu hari tu sebagai dengan Syarul, kameraman kita. Bekerja sebab ada satu lagi event Sufian Suhaimi tak silap dekat Seri Kembangan. Bekerja lah. Sampai tak sempat lah pergi event Sufian Suhaimi tu. Gombak ke Seri Sembangan? Yes, hari biasa. And then diorang Puasa dua pula jam tu kan? dah buka puasa. Event dah habis. Patah balik. Habis tu macam mana jarak jauh kan. So itulah benda yang terkenang. Tak sangka video tu pun dapat view yang macam Tinggi kan? tak sangka ni sebelum abang meninggal Sekarang dah banyak berapa? 1.4 juta kalau tak silap saya. Maknanya dia mencanak balik lepas Mencanak lagi bila arwah orang tengok arwah balik. pergi. Betul. Tapi memang nampak berselera lah sebenarnya Kota Goreng. Siapa yang duduk Gombak, orang Gombak mesti dah pernah try beli kotiau arwah ni. Alang-alang kecil Tahun pun ni tak ada kan? Sedih alang-alang rasa. kecil dah imbau kembali. So kita tengok semula. Tinjau balik. Allahyarham Abam. Interview antara kecil dengan Allahyarham Abam.
Okey, sebenarnya saya berniaga ni just teman adik je. Saya tolong je. Bagi dia orang cek duit raya. Jadi sementara tu kita berniaga sambil bersedekah lah. Jadi apa yang abang menyiagakan ni hari ni? Hari ni saya jual mi kejung lah. Mi kejung, bihun kejung, kuih tiaw kejung. Asal kejung? Sebab dia lepas goreng kita mati api. Jadi dia kejung kat situ. Lepas makan kejung. Bang, berapa satu bang? 1 3,5 sebab kita ikut harga pasaran dekat sini. Dekat sini kalau orang jual 3,5 kita jual RM3 kau baling kita kang. Baik kita jual sama harga. Abang goreng sendiri? Saya goreng sendiri pukul 4.30 tadi. Pukul 4 kita sampai, lepak-lepak je 4.30 baru goreng. So dah seminggu ni berpuasa ni sambutan bagaimana abang? Alhamdulillah lah, kalau saya goreng 4.30 saya settle pukul 5, 6 suku 6.30 saya habis lah. Sebab abang ni Tak juga. Dia sebenarnya tengok kita punya rasa lah. Kita try, kita bagi dan kita tanya dia orang feedback. So maknanya kalau tak best besok datang tanya, bagi tahu. So maknanya memang ada sentiasa ada repeat order. Mesti ada repeat order. So abang nak kata apa kepada penduduk-penduduk Gombak ni untuk datang beli mi goreng hasil tangan abang ni? Okey, jadi kepada penduduk-penduduk Gombak, bukan kata penduduk Gombak je lah, di sekitar Lembah Kelang ni kalau boleh datanglah ke sekolah integrasi berasrama penuh dekat UIA ni. Saya berniaga betul-betul kat pintu pagar tu. Boleh datang dapat kami goreng, bihun goreng, kuih tiaw goreng, kejung. Sedap benar rasanya. Tu lah, tiba-tiba tengok Kuih tiaw dia. goreng dengan bihun Ingin nak goreng makan tu. mi goreng hari ni. Tapi sedih lah masa yang sama kan. Macam rindu tengok Saya Kelantan. sebenarnya ralat tau. Saya tak ambil kuih tiaw yang abang offer sebab saya bekerja nak pergi event lain tu. Rasa ralat sangat tak ambil. Tengok dah tak ada dah. Tak merasa. Iki ada jumpa, last kali jumpa Arwah masa interview dia teater. Satu teater. Teater tu lah. Senandung tu. Dekat Istana Budaya. Bukan rasanya. Yang Siti di Fantasi. Oh, yang Jananik. Yang masa tu dia ada luah tau. Dia ada cakap dia nak luah, dia nak ada cahaya mata kedua. Dia tak sabar. Saya cakap kalau boleh memang dia nak cepat. Nak ada anak. So dia memang planning. Lepas tu dia nak ada anak nombor 2. Tapi tak sangka lah tu orang cakap hasrat tu tak tercapai. Saya sedih lah. Kita teringat masa kita interview tu memang dia nampak sangat muka dia, apa orang cakap bila cakap pasal anak ni berharap. memang berharap satu dan seronok sangat bila bercerita lagi-lagi dengan pasal bersama dengan anak dia Hamzah kan. So dia jadi macam kita teringat balik muka dia ceria, muka dia excited. So bila macam dah tak ada rasa macam sedih pula. Teringat balik. Itulah. Dalam waktu time dia meninggal tu pun orang cakap apa orang sayang kan. Ya. Macam tu. sampai Orang cakap orang sayang ni pergi dulu. kecil pergi berapa kan? bulan dah bulan. Oh Hafiz pergi. Sebab kecil baru cover Kita AJL. AJL ya. Kita dua-dua AJL. Tak sangka dalam Yelah, dia nak after je kan pagi tu. Terus AJL. tengah duk Bulan Februari lah. Februari, 10 Februari. March, April, Mei. Berapa bulan dah? 3 bulan lah. Almost 3 bulan lah. Kita pun baru ada keluar story isteri abang. Hidayah, dia ceritalah yang apa anak dia dah pandai jalan tapi first thing yang anak dia cari adalah ayah. Sedihnya bila macam walaupun kecil lagi tak faham but still apa orang cakap dia tercari-cari juga ayah dia. Tapi itulah orang cakap kita pun nak kenang nak sedih sangat pun tak elok jugalah kan sebenarnya kan. Betul. Tapi sebab arwah pun kita tahu terlalu baik. Betul. Tak Kebaikan sakit kan. disebut-sebut sampai hari ni walaupun betul. dah agak lama meninggal kan. Bukan sengaja nak bercerita sedih. Tapi sebab arwah terlalu baik sampai kita kenang dia sampai sekarang. Kita Dia memudahkan share. kerja kita kan. Yes. Selama kita bekerja ni tak sangat pernah. memudahkan kerja kita. Yes, kita message je sekali abang nak interview, terus balas. Tak apa abang nak minta nombor telefon adik, terus balas. Dia tak pernah to be honest, dia tak pernah lagi macam ambil masa macam malangkang mau balas ke atau esok mau balas, tak ada. Dan kita minta tolong apa je. Contoh nak macam kes lah, macam kes nak kecil nak pergi interview kedai tu. So kita message je, abang boleh tak kita nak interview bla 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 ni semua. Dia terus balas, terus settle. Dia terus cakap okey boleh datang ni, dah deal. Lock terus. Tak ada nak apa orang cakap. Banyak Tak ada nak banyak songeng, dia tak ada tanya pun nak buat apa, interview apa, tak ada. Dia terus cakap okey boleh datang semua ni. Macam senang gila, dia pemudahkan kerja kita orang. Itulah. Ramai orang sayang. Banyak kebaikan dia sebenarnya kalau kita nak share. You siapa sayang? You siapa My sayang? wife. Untunglah Saya pula bertanya. Dia punca kan. Berbalik kepada diri sendiri soalan tadi. Berbalik kepada diri sendiri soalan tadi. Siapa sayang? Makan hati ayah.
You? Paling lagi How about you? Biarlah rahsia jawapan tu. Dia ada orang tersayang, ada orang jaga. Dah 2020 lah. Cari jawapan lain lah. Biarlah rahsia tu dah basi lah. Kita pun tak apalah. Kita anggap je lah. Makan hati. Nak juga. Tak tanya. Tak tanya. Tak apalah, kita carutkan dia selepas habis program ni berakhir. Okey. Dah berakhir dah pun. Dah habis ke kita ni? Ikin masak apa? Oh, lupa nak. Sebab kita dah 2 minggu tadi Ikin tanya. 2 minggu Mana kau hilang? barulah. Seminggu. Apa Ikin Oh, belajar hari 2 tu minggu? orang mengata kita Ah. kita boleh buat kek Milo je. Hello. Patut kita, bawa tau Tak, bukti. berbuka. sebenarnya nak bawa tapi macam kita lupa. Sorry. Walaupun tak boleh makan kan kita, lagi. kita buat biskut apa? Chismo. Coklat chismo. Coklat chip. Nampak saya. Tak buat kan sebenarnya? Tak. Kita buat tapi kita lupa nama dia. Minggu depan bawa. Okay, no Wah, hal. kita tak boleh makan ni. Ian ada. Yang ini orang kuat. Dia Orang boleh kuat rasa. dapur. Dia kita boleh. Adik kita cakap boleh jual tau. Nak buka kedai. Buka kedai tu. Ambil hati tu Ikin adik tu. Santan pun kalau tak guna sekotak. Dah. Kita dah habis. Kita pun nak buka puasa lagi 2 jam dan kita pun lepas ni ada live KKM. Yes. So, Dan live Instagram bersama Ipoh Hafiz pukul 5 lagi. bersama kecil. So ikutlah korang tengok kalau 2 phone tengok satu FB satu IG. Yes. Tapi kalau tak Okay. tengok salah satu pun nanti info KKM akan ada di Instagram. Yes. Okeylah. Apa-apa pun semua jaga diri, jaga kesihatan, jaga jarak, nak keluar berjalan-jalan jaga jarak. Kenapa Okey? punch PTZ tadi tu? Siapa punch PTZ tu? Baik mengaku. Korang nak tengok tak? Office kita? Okey, tak payah. Okey. Dah, bye. Terima Assalamualaikum, kasih. selamat buka puasa. Untuk yang puasa je. Untuk yang cantik, yang tak cantik. Cantik.